Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kalau ini benar terjadi, nasib Muhyiddin di hujung tanduk. Ini apabila akhirnya pendakwaan mohon supaya batal semakan Muhyiddin. Notis bantahan awal mengatakan permohonan semakan bekas Perdana Menteri itu adalah remeh dan menyalahgunakan proses mahkamah. Pihak pendakwaan memohon untuk membatalkan permohonan Muhyiddin Yassin bagi semakan keputusan Mahkamah Rayuan pada 28 Februari membatalkan pembebasannya daripada 4 pertuduhan salah guna kuasa. Timbalan Pendakwa Raya Wan Syahrudin Wan Ladin berkata demikian kepada Hakim Mahkamah Session Azura Alwi ketika kes itu disebut hari ini. Salinan bantahan awal pihak pendakwaan yang dilihat FMT berkata, permohonan semakan bekas Perdana Menteri itu adalah remeh dan menyalahgunakan proses mahkamah. Muhyiddin dalam permohonan semakannya meminta panel Mahkamah Rayuan yang lain menggunakan kuasa sedia ada untuk mengenepikan keputusan Mahkamah Rayuan itu dan mengembalikan keputusan Mahkamah Tinggi yang dibuat pada 15 Ogos 2023. Ahli Parlimen Pagoh itu berkata, keputusan Mahkamah Rayuan adalah terbatal dan tidak sah kerana ia tidak termasuk dalam bidang kuasa yang diberikan oleh Seksyen 50 dalam kurungan 1 Akta Mahkamah Kehakiman 1964. Dalam membenarkan rayuan pihak pendakwaan, panel 3 hakim Mahkamah Rayuan dipengerusikan, Hakim Hadharia Said Ismail memutuskan bahawa Mahkamah Tinggi terkilaf dari segi undang-undang dalam memutuskan bahawa pertuduhan itu cacat. Pertuduhan itu tidak jelas. Tidak ada keperluan bagi pihak pendakwaan untuk memberikan butiran lanjut tentang bagaimana kesalahan itu dilakukan, kata Hadharia. Muhyiddin didakwa pada Mac tahun lalu atas tuduhan menyalahgunakan kuasa sebagai Perdana Menteri antara 8 Februari dan 20 Ogos 2021. Berhubung program Jana Wibawa dengan berusaha mendapatkan 232.5 juta ringgit untuk bersatu. Azura menetapkan satu tarikh sebutan lain pada 8 Mei. Sementara menunggu keputusan pengurusan kes di Mahkamah Rayuan pada 16 April. Terdahulu, Wan Syahrudin menggesa mahkamah menetapkan tarikh perbicaraan memandangkan pihak pendakwaan telah memberikan Muhyiddin semua dokumen diperlukan untuk menyediakan pembelaannya bagi kes salah guna kuasa. Tambahan pula, peguam bagi tertuduh tidak memfailkan sebarang permohonan untuk menangguhkan prosiding, katanya. Peguam K. Kumarendran bagaimanapun menggesa Azura menetapkan satu lagi tarikh sebutan kerana pihak pembelaan perlu meneliti dokumen yang diserahkan oleh pihak pendakwaan minggu lalu. Seorang lagi peguam, Amir Hamzah Arsyad, berkata terlalu awal untuk menetapkan tarikh perbicaraan kerana Mahkamah juga perlu memutuskan permohonan Muhyiddin untuk membatalkan 3 pertuduhan penggubahan wang haram. Tambahan pula, terdapat permohonan oleh pihak pendakwaan untuk mengadakan perbicaraan bersama ke atas tuduhan penyalahgunaan kuasa dan penggubahan wang haram, katanya lagi. Adakah Muhyiddin akan berjaya untuk mendapatkan apa yang beliau mahukan? Ataukah pendakwaan yang akan berjaya kali ini untuk membatalkan semakan Muhyiddin? Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa hari yang lepas, Azilina Othman Said mendedahkan di Dewan Negara bahawa bekas Perdana Menteri melakukan perkara secara sembunyi-sembunyi terhadap kes Pulau Batu Putih sehingga menyebabkan Pulau Batu Putih itu terlepas dari Malaysia. Pendedahan itu juga membawa kepada pendedahan daripada Azalina bahawa sekiranya bekas Perdana Menteri itu tidak hadir apabila dipanggil dalam RCI, bekas Perdana Menteri itu boleh ditangkap
kata Azalina Othman Said. Sebelum itu, RCI telah ditubuhkan untuk mengkaji semula berkaitan kes Pulau Batu Putih. Akhirnya, Effendi tampil mengesahkan tidak dirujuk batal rayuan isu Batu Putih. Siapa Effendi dalam kes ini? Bekas Peguam Negara. Effendi ialah bekas Peguam Negara yang mengesahkan beliau tidak dirujuk oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika kerajaan menarik balik permohonan membatalkan keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ menganugerahkan Batu Putih kepada Singapura 6 tahun lalu. Beliau juga mengesahkan apa yang didedahkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said di Dewan Negara kemarin berhubung isu Batu Putih adalah benar. Apa yang didedahkan adalah benar. Saya tak mahu komen lebih. Tapi saya bersedia untuk beri keterangan kepada Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI yang diketuai bekas Ketua Hakim Negara Tun Mat Raus Sharif. Saya peguam negara ketika itu. Tetapi semasa Dr. Mahathir buat keputusan, beliau tidak pernah merujuk kepada saya sebagai peguam negara. Malah masa itu saya telah dipaksa untuk bercuti selama 30 hari oleh Ketua Setiausaha Negara pada masa itu, dedah Effendi lagi. Semasa saya berada dalam garden leave itu, perkhidmatan saya ditamatkan sebelum habis tempoh bercuti, katanya semalam. Mohamed Apandi dilantik sebagai Peguam Negara pada Julai 2015 mengambil alih tugas daripada Tan Sri Abdul Ghani Patail yang ditamatkan khidmat berkuat kuasa 27 Julai tahun sama atas sebab kesihatan. Khidmat Mohamed Apandi bagaimanapun ditamatkan kerajaan pada Jun 2018. Peguam negara baharu bagi menggantikan beliau ialah peguam terkemuka Tan Sri Tommy Thomas yang dicadangkan oleh Dr. Mahathir, Perdana Menteri ketika itu. Kemarin Azalina ketika menggulung perbahasan di Dewan Negara menyatakan Perdana Menteri yang membuat keputusan secara sembunyi adalah individu yang bertanggung jawab menyebabkan Malaysia kehilangan Batu Putih dalam proses rayuan di Mahkamah Antarabangsa. Kata menteri itu lagi, Perdana Menteri ketika itu membuat keputusan secara bersendirian tanpa sesiapa mengetahuinya, termasuk peguam negara yang bercuti ketika itu. Peguam negara cuti 4 hari garden leave, dipaksa cuti. Tidak ada siapa tahu. Keputusan dibuat sembunyi-sembunyi, menyebabkan kita hilang Batu Putih dalam proses rayuan antarabangsa dan tidak seorang pun menggembar-gemburkan isu ini dan mengaitkan dengan soal kehilangan kedaulatan, kata Azalina. Beliau menambah perkara itu sudah disiasat pasukan petugas khas dan Dr. Mahathir dipanggil untuk memberi keterangan tetapi tidak hadir. Kini sudah ada Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Beliau boleh dipanggil. Jika tidak hadir, boleh ditangkap, kata Azalina lagi. Sementara itu, pegawai Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika dihubungi Berita Harian semalam memaklumkan pada masa ini, pejabat Perdana Menteri berkenan belum mempunyai reaksi berhubung perkara terbabit. Pada Oktober 2021, Dr. Mahathir mempertahan tindakannya menarik balik permohonan semakan dan pentafsiran penghakiman Batu Putih pada 2018 kerana ia dibuat atas nasihat pegawai yang dilantik Mohamed Apandi selaku peguam negara ketika itu. Februari lalu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan penubuhan RCI untuk mengkaji pengendalian perkara berkaitan dengan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan. Effendi sahkan tidak dirujuk batal rayuan isu Batu Putih. Ada netizen kata, habislah Mahathir kali ini, kata mereka. Ada juga yang menulis, rahsia paling besar Mahathir terbongkar juga akhirnya.
Ada juga yang menulis, siapa yang harus disalahkan dalam isu kedaulatan Batu Putih ini. Sekian dulu untuk kali ini. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini isu paling menghangatkan seluruh politik Malaysia. Apabila Najib mendakwa, kononnya beliau mendapat pengampunan diraja dan benarkan tahanan di rumah. Wow, ini kali pertama kita dengar. Selepas pengampunan diraja telah selesai beberapa waktu yang dahulu, tiba-tiba pula Najib mendakwa beliau dibenarkan ditahan di rumah selepas mendapat pengampunan diraja. Ini betul-betul mengejutkan kita semua. Apakah kemudian anda semua berkaitan isu dan dakwaan Najib ini? Datuk Seri Najib Razak mendakwa bahagian tambahan atau titah addendum dalam pengampunan diraja oleh Yang di-Pertuan Agong yang ke-16, Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah, membenarkannya untuk menghabiskan baki hukuman penjara 6 tahun dengan tahanan di rumah. Najib membuat dakwaan itu apabila memfailkan permohonan bagi mendapatkan kebenaran semakan kehakiman titah addendum atau tambahan titah Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah di Mahkamah Tinggi di sini pada 1 April lalu menerusi firma guaman Tetuan Syafi & Co. Beliau menamakan Menteri Dalam Negeri, Komisioner Jeneral Penjara, Peguam Negara, Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Ketua Pengarah Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang di JPM dan Kerajaan Malaysia sebagai responden pertama hingga ke-7. Dalam notis permohonan yang dimuat turun melalui sistem carian mahkamah, Najib memohon perintah untuk semua atau seorang responden melaksanakan titah Al-Sultan Abdullah dengan serta-merta memindahkan beliau dari penjara Kajang ke kediamannya. Bekas Perdana Menteri itu kemudian akan menjalani baki hukuman penjaranya di bawah tahanan rumah jika titah addendum berkenan wujud. Najib juga memohon satu perintah supaya semua atau seorang responden memberi salinan titah utama dan addendum yang dititahkan Al-Sultan Abdullah pada 29 Januari lalu. Beliau memaklumkan melalui surat bertulis kepada Al-Sultan Abdullah pada 25 Mac lalu mengenai niatnya memfailkan notis permohonan semakan kehakiman terhadap pihak berkuasa yang relevan berkenan titah terbabit. Ia kerana pada 29 Januari 2024, Tuanku Al-Sultan Abdullah adalah Yang di-Pertuan Agong yang ke-16 dan saya mengambil langkah sebagai rafaq sembah hormat tertinggi saya. Pada tarikh 25 Mac 2024, saya turut memaklumkan perkara sama kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sebagai rafaq sembah hormat tertinggi saya, katanya menerusi afidavit permohonan berkenan. Najib mengesahkan tidak akan mengeksibitkan surat yang dihantar kepada kedua tua Yang di-Pertuan Agong atas alasan kerahsiaan dan kewajaran. Katanya, permohonan semakan kehakiman itu bersifat bona fide atau berniat baik kerana beliau terjejas teruk. Selain memfailkan notis perakuan segera supaya permohonan itu didengar sebelum sambutan Aidilfitri yang dijangka pada 10 April ini. Pendengaran untuk permohonan itu ditetapkan esok di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Amarjit Singh. Pada 2 Februari lalu, media melaporkan Najib diberikan pengurangan 50% bagi hukuman penjara 12 tahun yang sedang dijalaninya sejak 2022, sekaligus menyaksikan bekas Perdana Menteri itu bakal dibebaskan pada 23 Ogos 2028. Selain tarik pembebasan awal itu, urus setia Lembaga Pengampunan Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri, turut mengumumkan denda perlu dibayar oleh Najib dikurangkan daripada 210 juta kepada 50 juta.
Namun sekiranya denda itu tidak dibayar, tempo penjara bagi Najib akan ditambah setahun dan dengan tarikh pembebasan beliau dijadwalkan pada 23 Ogos 2029. Pada 28 Julai 2020, Hakim Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali mendapati Najib bersalah atas 7 pertuduhan pecah amanah, menyalahgunakan kedudukan dan pengubahan wang haram, dana RM42 juta dana milik SRC International Sendirian Berhad. Sebelum ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim dilaporkan berkata lembaga pengampunan sudah membuat keputusan berhubung permohonan Najib untuk mendapatkan pengampunan selepas disabitkan kesalahan dan dihukum penjara 12 tahun pada tahun 2022. Perdana Menteri bagaimanapun menjelaskan kerajaan tidak akan membuat sebarang pengumuman mengenai keputusan itu. Sebaliknya, ia bakal dilakukan sendiri oleh lembaga pengampunan. Berita mengenai isu pengampunan Najib berlegar dalam media sosial dan dilaporkan media massa dengan desas-desus kuat mendakwa nasib bekas Perdana Menteri yang sedang menjalani hukuman penjara itu sudah diputuskan lembaga pengampunan. Saudara-saudara sekalian, ini pasti mengejutkan kita semua. Apa komen anda semua? Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ahli Parlimen 6 Jahanam kena akur bala yang bakal tiba. Speaker sudah terikat dengan akta anti lompat parti. Adakah 6 ahli parlimen ini akan letak jawatan dan akan melaksanakan PRK, pilihan rakyat kecil? Keputusan paling tepat, itulah kesimpulan yang dapat digambarkan berikutan pindaan perlembagaan bersatu yang diluluskan dalam mesyuarat agung luar biasa parti itu pada 2 Mac lalu, kini telah pun mendapat kelulusan daripada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan atau ROS. Surat kelulusan berkenan pindaan perlembagaan bagi memberi hak kepada parti melucutkan keahlian mana-mana wakil rakyatnya yang menyokong parti yang bertentangan diterima oleh Ibu Pejabat Bersatu hari ini, iaitu 2 April. Bersatu mengadakan mesyuarat agung luar biasa yang meluluskan pindaan itu pada 2 Mac. Tetapi dokumen memohon kelulusan hanya dihantar pada 11 Mac 2024 dengan Muhyiddin Yassin selaku Presiden Bersatu sendiri mengetuai barisan pimpinan yang hadir ke pejabat ROS. Lebih bermakna, ROS mengambil masa tidak sampai sebulan untuk memberi kelulusan kepada pindaan tersebut. Syabas dan tahniah, ini baru namanya cekap dan beramanah. Keputusan ROS memberi kelulusan yang segera dikira pantas ini dianggap tindakan yang tepat kerana pertama, keputusan ROS itu memperlihatkan kerajaan Madani tidak campur tangan daripada segi politik dalam memberi kelulusan kepada permohonan yang dibuat oleh parti musuh. Asalkan semua dokumen cukup, segala syarat dipatuhi dan tiada perkara-perkara yang meragukan, semua permohonan harus diberi kelulusan tanpa mengira kawan atau lawan. Kerajaan Madani kini dengan sendirinya terhindar daripada berbagai persepsi buruk dan andaian yang bukan-bukan berhubung pindaan yang dibuat bersatu itu. Kedua, dengan lulusnya pindaan ini akan melengkapkan lagi akta anti lompat parti daripada sebarang kelompangan seperti yang ada sebelum ini. Artinya, tiada lagi wakil rakyat, khususnya daripada Bersatu yang boleh mengalihkan sokongan sesuka hati demi manfaat peribadi. Dan ini akan menjadikan dunia politik Malaysia lebih bersih daripada segala kekotoran yang disengajakan. Ketiga, secara tidak langsung ini menunjukkan kerajaan Madani tidak bergantung sangat kepada sokongan 6 ahli parlimen bersatu atau dipanggil 6 Jahanam yang telah mengalihkan sokongan itu untuk memastikannya kekal sebagai kerajaan. Tanpa sokongan mereka pun, kerajaan Madani sebenarnya mampu berdiri tegak sehingga PRU 16 akan datang. Apa yang dijangka akan dilakukan Bersatu selepas ini ialah
mengurus surat kepada 6 ahli parlimen berkenaan berhubung pendirian politik mereka. Jika mereka kembali menyokong PN, maka kekallah kerusi parlimen yang dipegang sekarang. Tetapi jika mereka kekal dengan pendirian menyokong kerajaan Madani, walaupun tarikh berkuat kuasanya pindaan itu ialah 1 April, kedudukan mereka sebagai ahli parlimen secara otomatik akan tergugur. Sebabnya, surat yang bakal dihantar oleh Bersatu nanti pastinya bertarikh selepas 1 April. Begitu juga jawapan balas daripada ke-6 ahli parlimen terbabit juga bertarikh selepas 1 April. Jawapan yang akan diberikan oleh mereka itulah nanti yang akan. Jawapan itu nanti akan dijadikan asas tindakan oleh Bersatu seterusnya, sama ada menulis surat kepada speaker memaklumkan perkongsian atau kekosongan kerusi parlimen yang diduduki atau sebaliknya. Sementara itu, timbul andaian lain yang mengatakan jika pun 6 ahli parlimen berkenan kekal menyokong kerajaan Madani, kerusi mereka masih tidak boleh diisytiharkan kosong kerana dikatakan masih ada lagi 2 proses perlu dilepasi. Pertama, 6 ahli parlimen itu pasti akan membawa kes ke mahkamah dan speaker tidak akan membuat sebarang pengisytiharan kekosongan kerusi selagi mahkamah belum membuat keputusan. Kedua, speaker membuat keputusan sebaliknya, iaitu menolak kekosongan yang diumumkan oleh Bersatu. Dalam kedua-dua keadaan, baik mahkamah maupun speaker parlimen, oleh kerana pindaan itu telah diluluskan oleh ROS dan bersekali dengan itu Akta Anti Lompat Parti juga telah berkuat kuasa. Hakikatnya, tiada apa yang boleh menghalang daripada 6 kerusi parlimen itu daripada dimuktamadkan kekosongannya. Mahkamah barangkali boleh menolak terus kes tersebut seawal ia difailkan, manakala speaker kini telah terikat untuk akur kepada ketetapan Akta Anti Lompat Parti. Lagi pula, Akta Anti Lompat Parti adalah perkara yang diperjuangkan oleh PH ketika memeterai persefahaman dengan kerajaan ketika Ismail Sabri Yaakob menjadi Perdana Menteri. Nampak peliklah pula nanti jika speaker parlimen tidak sealiran dengan akta yang telah diluluskan oleh parlimen. Kepada penyokong-penyokong PH, marilah kita seikhlas hati bergembira jika berlaku pilihan raya kecil, kerana inilah hukuman yang kita mahu sejak dulu terhadap pengkhianat dalam perjuangan. Ditulis oleh sabudinhussein.com. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.